Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Yang berbahagia Datuk CKP, Datuk-Datuk KSU, Datuk-Datuk SS, Tuan-Tuan DO, Tuan-Tuan dan Puan yang saya kasih sekalian. Pada pagi ini insya-Allah saya sekali lagi diamanahkan untuk mengemudi satu sesi dialog berhubung dengan pelaksanaan projek-projek kecil. InsyaAllah seperti mana yang tuan-tuan sedia maklum, ya, mungkin kita tengok slide. Untuk dialog pada pagi ini, saya dimaklumkan kita akan ambil masa lebih kurang 1 jam, ya, dan kita akan dapatkan feedback ataupun maklum balas daripada yang bagi datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan, khususnya DO-DO di peringkat pejabat daerah. Mungkin datuk-datuk ASS pun boleh juga bagi feedback nanti, ya. Dan berhubung dengan pelaksanaan projek-projek kecil, ya, di peringkat daerah ni, saya ingat zaman saya dululah, zaman saya masa saya jadi kerja di pejabat daerah dulu, projek-projek kecil ni memanglah dilaksanakan oleh pejabat daerah, ya, masa tahun 90-an. Saya masih ingat lagi, saya bertugas di pejabat daerah dan tanah balik Pulau Pinang, Barat Daya, di Barat Daya. Saya tak tahu ada wakil tak daripada pejabat daerah Barat Daya. So, berhubung dengan perkara ini, seperti mana yang tuan-tuan dan puan-puan sedia maklum, ya, dalam satu majlis baru-baru ini di MOF, YAB-PM telah membangkitkan bahawa projek infrastruktur kecil dipindahkan ke jabatan lain pejabat daerah. Ya, maknanya dia nak serah kepada pejabat daerah untuk dilaksanakan, ya. So yang hari ni yang kita nak kena tengok. Next, ada lagi slide beberapa perkara yang dibangkitkan juga oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dibangkitkan isu sekolah-sekolah daim, ya. Saya ingat kalau kata saya di Pulau Pinang pun, saya tak tahu negeri lain, saya ingat benda yang sama juga. Di negeri Pulau Pinang pun saya tengok bila saya pergi lawat, ada satu hari itu saya pergi sekolah Permatang Rawa. Kalau di Pulau Pinang, siapa di Pulau Pinang dia tahu Matang Rawa. Dan kebetulan hari itu saya nak ke toilet. Dan bila saya ke toilet, Masya Allah, saya kata macam mana budak-budak nak sekolah ni, kalau kata dia nak ke toilet, macam mana dia nak buang? Air kecil ke, air besar ke, macam mana dia nak buang? Tengok begitu daim sekali, ya. Dan saya bagi tahu kat pegawai saya, mungkin kita kena tengok juga macam mana kita nak bantu. Dan kebetulan PM pun dah bangkit, ya. Okey, next. Yang ni satu lagi, kalau kita tengok statement daripada YAB PM juga. PM Anwar tidak puas hati pelaksanaan projek kecil, arah disegerakan. Ya. So, kalau kita tengok rentetan statement kenyataan yang dibuat oleh YAB PM, pertama sekali dia kata projek-projek kecil perlu dilaksanakan, akan diserahkan kepada pejabat daerah pertama. Okey. Yang kedua, perlu disegerakan. So dalam konteks ini yang kita nak adakan dialog dengan tuan-tuan dan puan-puan, kita nak dapat feedback bagaimana kita nak melaksanakan perkara ini. Dan perkara ini kita tak boleh dah kata kita bagi alasan untuk tidak melaksanakan, kita tak boleh dah. Ini merupakan satu arahan dan kita kena laksanakan. Dan inilah tanggungjawab kita dekat sini ni, ICU, macam mana kita nak bantu tuan-tuan dan puan-puan. So, dalam konteks ini sekejap lagi saya akan buka beri peluang kepada tuan-tuan dan puan untuk beri maklum balas, dan kalau boleh, ya, kita menjuruskan kepada 3 aspek utama. Pertama, kalau kita nak bagi maklum balas tadi, kalau kita saya minta ni bagi maklum balas, pertama sekali kita nak kena tengok dari segi kapasiti dan keupayaan, kemampuan ni. Kemampuan pejabat daerah ni
untuk melaksanakan projek-projek ni. Sila maklum kat kita. Kita mampu tak mampu ni. Kalau tak mampu, macam mana kita nak bantu tuan-tuan dan puan untuk memastikan hasrat YBPM ni dapat dilaksanakan segera. Ya, yang tu yang pertama. Yang kedua, berhubung dengan pemantauan dan pelaksanaan projek. Yang berhubung dengan pemantauan dan pelaksanaan projek ni, kita faham, kita di peringkat ICU ni akan bantu juga tuan-tuan dan puan, tapi di peringkat tuan-tuan dan puan ada tak isu-isu yang perlu dibangkitkan juga supaya kita dapat ketengahkan isu-isu ini kepada peringkat lebih tinggi dan kita dapat selesaikan masalah tuan-tuan dan puan-puan, dan akhir sekali kita dapat laksanakan arahan yang telah dikeluarkan oleh YABPM, dan seterusnya dengan harapan rakyat dekat bawah nanti akan dapat manfaat. Ya. Dan yang ketiga, kita nak minta juga tuan-tuan dan puan teliti balik kalau ada pandangan atau ada saranan macam mana kita nak tengok dari segi tata cara perolehan. Ya, tata cara perolehan. Kalau kata lambat, macam mana kita nak percepatkan? Ya. Kalau kata proses tu agak merumit ke apa, bagi tahu, bagi cadangan, dan kita akan angkat macam mana kita nak bantu nak selesaikan isu-isu dari segi tata cara perolehan. Ya. So saya ingat, saya tak nak berceloteh panjang kat sini. Saya nak open to the floor. So saya mohon sangat-sangat tuan-tuan dan puan, khususnya DO, Chief ADO dan pegawai-pegawai daripada pejabat tanah dan daerah boleh memberi feedback atau cadangan atau apa-apa saja untuk kita selesaikan isu pelaksanaan di peringkat daerah. Saya open kepada silakan. Nama saya Datuk Ahmad Nassim bin Datuk Haji Muhammad Siddiq, Pegawai Daerah Rompin, Pahang. Saya rasa ada satu isu yang common di kalangan kita semua, rakan-rakan semua di daerah, iaitu kekurangan tenaga kerja. Saya ingin mencadangkan ada bantuan daripada pihak ICU untuk kita melantik, kalau tak dapat pegawai, penolong pegawai, kalau boleh technician contract. Technician contract. Jadi ada bantuan kewangan lah daripada ICU untuk kita lantik technician contract itu. Jadi sebenarnya yang penting yang pelaksana tu yang buat ni. Jadi saya rasa kalau pertambahan technician tu, insya-Allah boleh kita kurangkan bebanan tu sedikit. InsyaAllah. Okay, itu saja tu. Okey, terima kasih. Terima kasih. So rapporteur tolong catat tu ya. Okey lagi. Silakan, jangan malu-malu. Silakan buat. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nawal daripada Pejabat Daerah dan Tanah Jempol, Negeri Sembilan. Isu yang saya nak bangkitkan adalah mengenai bilangan projek itu sendirilah. Maksudnya kami di Pejabat Daerah kami melaksanakan projek yang di bawah kerajaan negeri, MARIS, dan pada masa yang sama kita menerima juga projek-projek daripada KPLB, KPKT dan sebagainya. Cumanya sekarang ni kita kontrol dari segi secara manual. Maksudnya kalau dia lapor pada kita, kita tahu. Kalau tak lapor, kita tak tahu. Kadang-kadang bila pejabat daerah dah tentukan satu projek di satu kampung, bila kita pergi tengok upaya KPLB dah buat. So benda-benda macam ni clash dan ambil masa untuk kita tukar tajuk dan sebagainya. Jadi sekiranya mungkin dapat disistemkan, maknanya semua agensi yang nak buat projek dimasukkan dalam sistem dan kita tahu on the spot. Jadi lebih inilah membantu kami di daerah. Terima kasih. Okey, terima kasih puan. Lagi? Hari ini pagi ni betul-betul kita nak bagi peluang kepada tuan-tuan bangkit isu dan dari sisi pelaksanaan untuk kita bantu tuan-tuan untuk mempercepatkan pelaksanaan proses kecil di peringkat daerah. Silakan. Saya Jumain Abdul Ghani daripada Sabah, Pegawai Daerah Ranau. Mengenai saranan yang amat berhormat Perdana Menteri, kami tidak ada masalah, Tuan. Cuma mengenai sekolah-sekolah ini, selama ini kalau pembaikan kecil memang dilaksanakan oleh pihak sekolah di bawah PPD. Dan kalau sekiranya diserahkan kepada pejabat daerah, perlu ada penyelarasan. Walau bagaimanapun pada saya lah, sekolah ini oleh kerana di pihak sekolah pun ada kejuruteraan sendiri, so serahkan kepada pihak mereka lah. Itu satu. Yang kedua,
kita faham apa yang telah dimaksudkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengenai isu sekolah daif dan sebagainya. Di mana saya rasa ada kaitan dengan isu OC, BP, DP dan sebagainya. Isu ini tidak timbul sebab kami selaku pegawai daerah, juga pengurusi majlis daerah, kami sentiasa membantu untuk mempercepatkan pelan-pelan berkenaan dengan kerjasama agensi-agensi teknikal. So ini tiada masalah. Isu yang timbul ialah apabila kontraktor yang membuat ini bermasalah. Ini isu dia. Saya telah melihat beberapa pembangunan sekolah daif di daerah sendiri. Dia bukan masalah teknikal, bukan masalah. Masalah kontraktor yang dilantik. Sehubungan dengan itu, pastikan kontraktor yang dilantik ini betul-betul kompeten. Kalau tidak, masalah. Isu tidak akan selesai. Masih. Okey, terima kasih. Saya tak nak sentuh isu tu sebab tak apa, kita take note apa tuan kita ambil take note isu tu. Memang isu tu boleh kata isu umum lah. You pergi kat mana, kita pergi kat mana pun ada isu tu, ya, insyaAllah. Tapi kalau kata saya boleh touch sikit, kalau kata dengan CIDB sebenarnya kita dah ada lah. Dia buka buku rekod dia. Kalau cuma masalah sekarang kita agensi tak lapor dekat CIDB. Kalau dia tidak report kat CIDB, masa kita nak bagi buat perakuan nak lantik tu, kita dah tahu dah. Ini kontraktor yang masalah, kita tak payah bagi. Ya. Tapi ini kita ambil take note apa yang dibangkitkan dan seperti tuan cakap dia betul. Makna kita nak bagi, kita kena cari kontraktor yang betul-betul berwibawa lah. Kalau tidak, kita akan ada masalah. Okey, silakan. Datuk, saya Azmi daripada Pejabat Daerah Pontian. Boleh tak ada mungkin dipikirkan nanti tentang peruntukan projek kecil ni, ada satu peruntukan khas, contoh tanpa sebarang tajuk. Contohnya bagi membantu aduan-aduan untuk dilaksanakan cepat. Maknanya perancangan tajuk ni selalunya dah disediakan awal pada tahun-tahun sebelum. Tapi ada kadang-kadang ketikanya perkara itu perlu dilaksanakan pada tahun semasa. Dan tajuk-tajuk telah dibawa pada sebelumnya. Jadi andai kata dalam peruntukan khas ada dalam satu shilling yang maknanya kita boleh gunakan pada tahun semasa untuk dilaksanakan. Saya ingat ini mungkin bantu lebih cepat untuk diambil tindakan. Terima kasih. Okey, terima kasih. Mana ada one line item lah. Ya. Yang masuk itu mana kita boleh guna kalau kata ada isu yang kita nak bangkit. Okey, terima kasih. Lagi? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Yang Datuk, saya Muhammad Zahira Syarishah bin Zakaria, pegawai daerah Hulu Perak. Pertama sekali berkenaan dengan takrifan projek-projek kecil itulah kita pun nak tahu daripada dia ambil kira daripada sama ada 500,000 ke bawah ataupun 200,000 ke bawah, sebab ia akan berkait rapat dengan pegawai yang akan menguruskan projek kecil tersebut. Yang kedua, kalau kita tengok daripada takrifan projek kecil itu, saya lihat mungkin ada keperluan untuk kita buat penstrukturan semula pejawatan di pejabat daerah kalau kesemuanya nak diberikan kepada pejabat daerah. Sebab yang sedia ada ini pun pejabat daerah sudah pun, kalau unit pembangunan itu pun sudah pun menanggung pelbagai projek-projek yang dilaksanakan dan dengan pejawatan yang sedia ada itu sememangnya tidak mencukupi. Mungkin juga selain daripada keperluan technician seperti mana yang dimaklumkan oleh rakan saya tadi, mungkin boleh tambah juga pejawatan J, skim J di pejabat daerah tersebut, atau diletakkan J41 di pejabat daerah tersebut bagi pengurusan projek. Barulah kita boleh menampung keperluan projek-projek kecil itu. Bagi projek-projek di sekolah, saya amat bersetuju dengan pandangan pegawai daerah tadi, iaitu di PPD juga boleh melaksanakan projek-projek kecil di sekolah sebab mereka pun ada skim jurutera di sekolah. Why not dibagikan terus pada PPD daripada kita berperingkat-peringkat menguruskan projek. Dan yang ketiga, soal pemantauan projek itu sendiri, masalah kita adalah masalah kontraktor itu juga. Dan mungkin ada kaedah bagaimana pejabat daerah sendiri kita boleh ada satu, kita panggil mungkin cengkaman kepada kontraktor itu, instead of kita mengenakan LAD pada kontraktor-kontraktor yang bermasalah. Sebab kontraktor yang bermasalah ini kadang-kadang keep getting project dan mereka menimbulkan masalah sehingga berlakunya kelewatan pada projek tersebut.
Dan akhirnya solution dia lari dan akhirnya projek terkendala. So apa tindakan yang saya rasa yang boleh menjadi solusi lah pada kontraktor-kontraktor yang bermasalah. Terima kasih Tuan. Terima kasih. Banyak aspek yang apa pihak Tuan bangkit tadi, termasuklah kalau kata tadi saya boleh recap sikit dari segi penstrukturan balik, dari segi apa had nilai, ya. Tapi kalau kita tengok apa yang sekarang ni, kalau kata dalam kita punya apa guideline ni yang kita bagi kepada pejabat daerah tu, tak lebih pada 200,000. Yang ni yang kita nak tengok balik lah, ya. Kalau kata ada cadangan, mungkin boleh bagi cadangan kepada kita, so kita boleh tengok, boleh nilai balik dari segi range tu, berapa apa tuan-tuan apa dan puan rasakan sesuai untuk pejabat daerah buat, untuk projek-projek kecil pun boleh cadangkan kepada kita. So kita boleh nilai dan kita boleh bawa nanti, ya. Okey, silakan lagi. Ya, Tuan. Datuk, minta maaf untuk kali kedua. Ya. Sebab datang dari jauh, tidak puas hati kalau satu soalan. Saya amat berbesar hati sekiranya permohonan dari pegawai daerah kepada kementerian tanpa melibatkan orang tengah. Ini masalahnya ada juga orang tengah yang main peranan. Kita tidak tahu sejauh mana peranan ini serius, tidak serius. So better supaya sampai sasaran itu, biar pegawai daerah seluruh Malaysia ini direct kepada KSU tanpa ada orang yang bawa. Sebab kadang-kadang kalau DO yang hantar tidak sampai katanya. Mau ada orang tengah. Jadi kita fahamlah orang tengah itu tak, dia buat di tengah-tengah kita tak tahu. Dan untuk Ranau, actually kalau ada projek kecil ini, tiada masalah. Di Ranau, Datuk, saya mempunyai 5 YB. Ya. Keluasan Ranau ini 3.608 km persegi. Besar tu. Lebih besar daripada Melaka, Perlis dan Pulau Pinang. Negeri saya Pulau Pinang. Satu parlimen. Bayangkan, saya tiada masalah kalau di Ranau ini, sebab setiap dun kita mempunyai juruterak sendiri. Satu dun, satu EDO-nya, EDO pembangunan. So turun peruntukan kita tiada masalah. Barangkali kita amat menyokonglah sekiranya projek yang kecil-kecil ini diturunkan terus kepada pejabat daerah. Terima kasih KSU EPU kerana mulai dari tahun lepas projek daripada EPU direct kepada pejabat daerah. Terima kasih. Terima kasih. Makna Tuan dah ada presiden kes, ya? Makna daripada EPU, Kementerian Ekonomi terus kepada pejabat daerah. Satu cadangan yang baik, insya-Allah. Reporter tolong catat. Okey, silakan lagi. Belah sini ada. Ini ada pejabat daerah belah ni. Sila. Ni orang muda ni. Silakan. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Muhammad Asri Mak Yusof, Ketua Penolong Pegawai Daerah Tampin. Tampin, ya? Tampin, Melaka. Negeri Sembilan. Oh, Negeri Sembilan. Oh, Tampin. Negeri Saya nak dah respon ni. tentang yang permasalahan ni lah. Iaitu kelewatan baik polis sekolah dan juga klinik kesihatan lah yang daif. Okey, kalau ikutkan saya secara peribadilah, saya tengok dia punya root cause dia daripada KPM dan juga KKM lah. Okey, why not dicadangkan untuk diberi pengukuhan perjawatan di peringkat kedua-dua kementerian ni terdahulu lah. So sekiranya kedua-dua kementerian itu telah diambil kira dan kami daerah tak ada masalah membantulah. In fact, saya ingin berkongsi, saya pun sebenarnya baru-baru ni ada cuba dapatkan dari segi projek lah dengan peringkat KPM. Cuba bayangkan di Tampin sahaja dalam sekolah saya rasa dalam 100 lebih 200 lah. Tapi diuruskan oleh seorang saja pelung jurutera. So bayangkanlah, kita boleh bayangkan dari segi workload dia lah. Dalam sebulan ada berapa tadi? Berapa banyak projek? Keseluruhan sekolah. Keseluruhan sekolah. Di Tampin dalam mungkin 100 lebih atau 200 lebih. Tapi dari segi penjawatan teknikalnya, saya difahamkan hanya seorang saja pelung jurutera. Jadi kita boleh bayangkanlah dari segi kekangan untuk pelaksanaan tersebut. Terima kasih. Ya, terima kasih Tuan. Yang ni yang kita cakap tadi tu, yang kita akan tengok dari segi perstrukturan semula. Penjawatan tak cukup, kalau kita tengok boleh tambah ke apa, yang ni kita kena angkat balik. Ya, yang ni yang kita bantulah. Seperti mana yang saya jelaskan tadi, keputusan dah ada. Ya, sekarang ni kita nak facilitate tuan-tuan dan perempuan, macam mana tuan-tuan nak bantu tuan nak selesaikan isu tu, isu pelaksanaan di lapangan. Yang ni yang kita akan bantu tuan-tuan dan perempuan. Ya, okey. Lain-lain?
Baik, saya Zalizal Zulkifli, Pegawai Daerah Pekan, Pahang ya, Pahang. Selain pada penjawatan, saya ingat dari segi mobility, logistik. Sebab saya faham, mungkin di pejabat daerah bukan hanya di Pahang, malahan di daerah lain juga. Yang itu biasanya kita kekurangan. Setuju. Kenderaan dan sebagainya, peralatannya. Mungkin bila kita dah kata ada satu keputusan, pihak persekutuan kena bantu perkara ini selain pada hanya bergantung kepada pihak kajian negeri. Ya. Itu saja, Datuk. Okey, terima kasih. Terima kasih. Ya, kita take note. Yang berbagai Datuk, saya Muhammad Rashidi bin Ismail, pejabat pembangunan negeri Kelantan, tapi bukan di bawah ICU. Jadi Ya, di bawah okey. state sendirilah. Okey. Jadi semua pejabat-pejabat DO di Kelantan ni diselaraskan peruntukan state di bawah pejabat pembangunan negeri Kelantan. Okey. So projek-projek yang telah dilaksanakan oleh pejabat-pejabat jajahan pada masa ini, saya rasa mungkin daripada dua channel lah. Satu daripada pejabat pembangunan negeri Kelantan dan satu pejabat pembangunan negeri Kelantan ICU. Ya. Kedua-dua pejabat lah. So yang saya mungkin nak cadangkan di sini on behalf of saya nampak dari segi pelaksanaan, di mana mungkin di peringkat jajahan tu sebagaimana yang rakan-rakan yang sebut tadi, semua tu apa yang dialami di Kelantan pun samalah. Ya, Sama. betul. Cuma mungkin dari segi penjawatan saya nampaknya bila kita melibatkan sebuah harga, melibatkan pelantikan kontraktor, yang paling penting adalah proses untuk mempercepatkan proses-proses perolehan. Mungkin itu perlu diwujudkan satu perjawatan yang fokus kepada proses-proses perolehan sahaja. Dan satu lagi perjawatan yang fokus kepada pelaksanaan. Itu sajalah cadangan yang Okey, terima kasih. Ini yang saya cakap tadi tu. Yang saya tanya ada 3. Yang ketiga yang saya cakap tu dari tata cara perolehan. Macam mana kita nak expedite dari segi tata cara perolehan. Nak membantu tuan-tuan dan puan lah. Ya? Sama ada kau kata macam di peringkat apa ICU ni kita boleh bagi direct. Ya? Kita cabut undi. Kalau kata tuan-tuan dan puan ada satu kaedah yang baru, yang inovasi yang lebih baik pada tu, yang tu kita nak dapat hari ni. Kita nak expedite the process tu. Ya, kalau kata contoh saya pergi China tu, just share sikit sebab nak open our mind sikit. Macam saya pergi China tu, dekat China aku ada proses perolehan tu. Perolehan penilaian tender dia take 1 hari je. Saya pergi dekat center tu pergi tengok sendiri. 1 hari dia buat. Dan saya tanya dia orang, you ada berapa ramai pegawai yang dia buat pilihan tender ni? Tuan-tuan tahu tak dia bagi tahu kat saya, dia ada berapa ramai dekat China? Dia ada 11,000 orang. So saya tanya macam mana 11,000 orang nak bayar duit banyak ni? Kan? Kita pun pelik juga, 11,000 orang berapa banyak dia nak bayar? Rupanya tuan-tuan dan puan, ini dia kata creativity, thinking outside of the box. Apa yang dia buat ialah, dia open to the public. Ni kita banyak konsultan kat luar ni. Kita ada lembaga profesional berapa banyak ni. Yang itulah register. So dia pergi ambil. Okey, hari ni ada tender ni, blind tender, saya ambil saudara ni. 2-3 orang buat. Tak ada masalah. Lepas tu ada center semua pergi kat situ je. Dan lagi satu, dia very transparent kat sana. Dekat sana World Bank dah recognize dia. Very transparent dan masa dekat dia buat pilihan tender tu, dia ada pakai CCTV, dia akan simpan video tu for 6 months. 6 months. Tapi yang seronok tu saya tengok, yang ni tadi yang sahabat kita bangkit, ada orang tengah, ada ni. Yang ni yang kita cuba selesaikan. Dan kalau kita tengok di China tu, dia buat very transparent sehingga kalau kata pegawai yang masuk tu buat pilihan tender tu, handphone semua tak boleh. You masuk, kalau you ada handphone, dia akan detect you. You detect you, dia tak akan ambil you dah. Dan bila kita masuk kat tu, selagi SST tak keluar, you tak boleh keluar daripada pusat tu. How transparent they are. Yang ni yang kita nak tengok. Yang ni Datuk Seri Anwar nak tengok. Ya? Yang ni yang kita nak dapat pada tuan-tuan dan puan. Kadang-kadang kita cakap, lepas tu tak ada, kita ikut je. Kita kena bagi. Yang ni yang cuba nak buka our mind sikit, so that kita nampak. Kita nak satu benda baru kita buat. So that kita boleh selesai. Kita sebagai pegawai kerajaan pun kadang pening kepala. Saya pun kadang pening kepala juga. Kalau kita cakap orang tengah lah, macam-macam lah. Susah kita. So kalau kata kita boleh dapat kita buat macam ni, yang ni yang boleh selesaikan isu yang dihadapi oleh pegawai kerajaan. Ya, kita tak nak kita jadi scapegoat besok. Okey? Okey, situ sikit cerita. Tidak lagi nak tidur je kan lagi kan. Okey. Lagi? Okey. Okey. Assalamualaikum. Okey. Satu lagi soalan, satu lagi cadangan lah.
Okey, mungkin kita boleh sebagai contohlah di bawah Kementerian Kesihatan. Ya. Tak silap saya sebelum ni untuk kerja-kerja penyelenggaraan telah dilantik oleh kepada pihak Pantai Manifest. Okey. Yang mana pihak Pantai Manifest ni diberi kebenaran untuk melaksanakan kerja-kerja kecil di bawah 100,000. So mungkin kita boleh praktikan di peringkat negeri. Mungkin peruntukan boleh turunkan kepada JLC ke. So JLC itu yang mungkin sebagai pelaksana lah urusan perolehan bagi kes-kes tertentu lah. So sebagai contoh lah yang saya kaitkan dengan Pantai Manifest kerja penyelenggaraan di hospital. Ini macam jalan lah. Dia ada lebih konsesi. kurang lah. Macam kita di masa jadi Kementerian Kerja dia pakai konsesi lah nak maintain jalan. Lebih kurang macam tu. Okey. Terima kasih. Okey, terima kasih. Saya nak baca sikit soalan dan Q&A yang tertera dekat layar. Pejabat daerah hanya mempunyai kebakaran awam bukan elektrik atau hal-hal mekanikal serta tiada QS yang akan mengesah kerja-kerja tersebut. Cadangan libatkan PBT. Yang ni macam-macam. Yang ni yang kata Blue Ocean Strategy. Blue Ocean Strategy. Kalau kata Blue Ocean Strategy, kalau kata tak ada, kita carilah jabatan. Contoh kalau kata kita ICU ada, kita boleh share dengan tuan-tuan dan puan, kita akan share. Yang ni yang kita kena buat. Tapi kalau kata kita tak ada, kita work in silo. Saya ingat Datuk SS Penang selalu cakap kat saya lah, kita banyak work in silo. Kita tak nak. Kalau kata kita boleh ni, at least kita bercakap juga. Tapi janganlah sagi PBT pula Datuk Bandar kata, tak boleh. Ini anak buah aku tak boleh bagi kat kau. Kalau kata saya di Penang, saya akan pergi cucuk Datuk SS. Kalau dia tak nak buat gitu. Tapi kalau kita boleh buat tu lagi bagus Datuk. Sebab apa kita tengok kita boleh save cost. Daripada kita nak hire orang baru apa semua tu kita boleh save. Tapi kalau kata tak boleh juga, kalau kata tak cukup juga, yang ni yang kita nak tengok macam mana kita nak orang kata tambah ke apa ke dari segi apa perstrukturan semula di peringkat pejabat daerah. Nak perkasakan di peringkat pejabat daerah. Okey, saya nak baca lagi. Muhammad Sabli bin Bakri, projek pembakaran kecil di sekolah dicadangkan dilaksanakan oleh PPD. Yang ni dah cakap tadi. Kemudian Forensia, cadangan bagi memudahkan proses pelaksanaan projek di daerah iaitu pelantikan pegawai kontrak khas untuk memantau projek dan proses dokumentasi. Yang ni kita akan ambil take note yang tuan-tuan bagi, kita akan ambil take note dan kita akan perakukan macam manalah nanti kita akan nilai. Kalau kata benda tu boleh dilaksanakan, boleh cepatkan, why not? Contoh tadi kata pegawai kontrak. Pegawai kontrak cepat sikitlah, mudah sikit kita nanti kan. InsyaAllah kita boleh tengok macam mana kita nak laksanakan nanti. Okey, seterusnya kita tengok ni Saidi Syahri, Jabatan Kesihatan Negeri telah ada bahagian kejuruteraan dan bahagian pembangunan. Ada pejawatan J41 sampai J54 dan kerja-kerja senggaraan baiki yang teknikal boleh diuruskan JKN kerana ada kepakaran tersebut. Yang ni yang balik yang saya cakap tadi lah. Kalau besok ni kalau kata yang boleh uruskan sendiri mungkin kita tengok. Takkan kalau dia dah ada lah kita nak pergi buat juga untuk dia. Rugilah dari segi manpower yang dia ada tu. Yang ni kita nak fokus kalau kata yang klinik-klinik ataupun sekolah sekarang tak ada ni. Yang tu kita nak fokus. Tapi apa-apa kita take note. Okey, terima kasih. Lain-lain kita siap pergi ke apa ni? Okey puan. Ladies pula. Saya tengok ladies tak cakap lagi ni. Silakan puan. Datuk dan tuan-tuan puan-puan sekalian. Saya Syarliza binti Wahab, pejabat daerah Seberang Perai Tengah, Negeri Pulau Pinang. Negeri saya, kampung saya. Okey, daerah saya. Sikit saja Datuk, berkenaan dengan pandangan saya mewakili daerah-daerah di Pulau Pinang lah. Kita amat menyambut baik hasrat daripada Perdana Menteri dan juga peringkat atasan. Terima kasih. Namun begitu YB Datuk. YB. Yang berbahagia Datuk. Jadi orang politik pula saya, susah. Sebab dia ada namun tu dia kena jack sikit lah. Namun begitu Yang Berbahagia Datuk. Kita memohon pejabat daerah ni adalah lebih kepada agensi pelaksana. Jadi bila kita bercakap untuk memperkasakan jawatan-jawatan di daerah, kita juga perlu melihat
kepada penyelarasan di peringkat atasan juga. Betul. Maksud saya penyelarasan ICU ataupun Betul. agensi-agensi lain, EPU bersama dengan pejabat-pejabat daerah. Jadi memperkasakan daerah dan juga penyelarasan agar komunikasi ataupun dasar yang digagaskan itu sampai dengan tepat kepada pejabat daerah. Contohnya dari segi hard project, adakah perlu dinaikkan nilainya? Ada cadangan ke Puan? Dari segi tu. Mungkin ada keperluan Datuk, memandangkan kita juga akan efek kepada pembuka penyebut harga. Bila kita tambah kepada projek, dia bukan bercakap soal PJ sahaja. Dia juga akan efek kepada pembuka. Analoginya mudah Datuk, apabila kita buat kenduri, kalau kita tambah jemputan, kita tak boleh tambah nasi saja. Kita kena tambah lauk, kita kena tambah kuah dan kita kena tambah air. Baru ini adalah sebagai menyeluruh. Bagus orang kampung saya. Ya Datuk, itu pandangan. Dan seterusnya Datuk, kita mohon juga di peringkat penyelarasan untuk melihat perancangan projek tersebut dan bajet yang diberikan kepada daerah termasuk bilangan projek supaya ia tidak mengganggu perancangan tahunan. Di mana di daerah-daerah kita pada setiap tahun, saya percaya kawan-kawan yang lain juga ada perancangan. Contoh, pada setiap tahun kita ada 100 projek sebagai KPI. Namun apabila masuk projek-projek baru, dia akan berlaku pertambahan. Sekiranya berlaku ad hoc, last minute, tengah tahun dan di hujung tahun, ia tidak dapat menjanjikan hasil projek yang baik dan berkualiti, Datuk. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Ya, bagus apa cadangan-cadangan tadi itu. Ya, tak malulah saya duduk di daerah SPT Pulau Pinang. Ya, terima kasih Puan. Dan salam sejahtera yang bagi Datuk. Saya Muhammad Sabli bin Bakri daripada daerah Krian, Perak, pegawai daerah Krian. Perak juga. Perak juga, tak apalah. Yang pertama ringkas saja supaya kita, saya mencadangkan kita buat kajian semulalah kadar perolehan. Pertama untuk pemberian terus. Yang sekarang kadarnya adalah okey, yang hakikinya 20,000. Cuma sekarang ni dinaikkan sementara kan 20,000. Betul. Di atas dasar kenaikan harga barang. Betul. Datuk. Supaya dikajilah kadar-kadar perolehan ni supaya perolehan kita lebih cekap lah. Itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan ramai yang telah berikan pandangan supaya kita melihat root cause tadi. Maksudnya kalau masalah tu memang berlaku di sektor pendidikan atau kesihatan, supaya dibuat kajian lah apa sebenarnya yang berlaku, apa masalah ya. Jadi kalau terus kita nak pindah kerja-kerja tu ke pentadbiran daerah, jadi saya rasa kita macam memindahkan masalah ya. Kita tidak mengkaji apa sebenarnya yang bermasalah di peringkat kementerian atau jabatan itulah. Pandangan saya itu. Tidak senang fair tu daerah jugalah ya. Bila ada masalah daerah buat. Sebab saya duduk daerah saya tahulah. Dia jadi macam apa? Local council dah. Datang semua magnet, nah kau buat. Kesian kat orang. Tapi saya dah merasalah dululah. Ya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Kita take note untuk benda tu. Ya. Tapi yang dari segi kuasa perolehan tadi lah. Kalau kata boleh detail sikit bagi cadangan kita berapa yang sesuai lah. Kalau kita nak ni. Kalau kata hari tu kata 50. Kalau kata ini, Datuk, kalau kata boleh tak tolong bawa sikit. Angkatlah 100,000 ke apa ke. Mudah kami cepatlah sikit kita nak buat kerja. At least something lah. Ya. Yang tu. Sila Tuan. Tadi saya dah cakap dengan dia tu. Tunggu je. Assalamualaikum Datuk. Ya, sila. Saya Muhammad Afifi dari Perlis. Perlis. Kami ini negeri kecil lah. Tak apa. Penang pun kecil juga. Tak macam pejabat lain ada pejabat. Di Perlis kita tak ada daerah. Tapi kita ada bahagian pentadbiran daerah lain yang akan uruskan benda-benda peruntukan yang turun daripada federal. Disebabkan kita ni kecil, kita minta tolonglah ICU kalau bila projek kecil yang akan turun ke negeri Perlis, dia akan turun kepada kami lah bahagian pentadbiran daerah. Kalau boleh bantulah dari segi perjawatan ataupun peralatan ataupun apa-apa lah yang boleh kita laksanakan kerja ni bila diarahkan supaya kita tak terbeban kemudian hari lah. Betul. Kita pun ada banyak
projek-projek kecil daripada peruntukan negeri dan juga daripada agensi-agensi kerajaan yang lain. So bila turun yang baru ni, kita bersedia nak buat tapi kalau boleh bantulah juga. Okey. Okey, Terima kasih. Hari itu saya pergilah ke pendalaman sikit. Ada satu kawasan, saya lupa kawasan apa, kat mana, nama kampung tu. Saya kata dekat driver saya, ni kalau kata hari ni, contoh kita masuk kawasan tu, kita buat ni kata apa, dari segi apa, nak tentukan peserta e-kasih. Contoh, kita buat verifikasi. So hari ni saya masuk, kata kat driver saya, ni lepas 2 bulan, kita cari mesti tak jumpa dah. Sebab besar, tuan-tuan dan puan. Dan kemudian dari satu yang saya tengok, kadang-kadang di peringkat daerah ni, dia kemudahan dia tu. Ya, kemudahan tu, dia nak masuk, nak pergi tu. Dia ada tak? Itu pun satu isu lah yang kita tengok. Tapi tak. Saya rasa Treasury kita sebagai Stimulus ICU, kita mengambil maklum juga cadangan-cadangan untuk tujuan mempercepatkan kelulusan ataupun pelaksanaan projek-projek kecil ni. Antaranya yang saya impress dari segi idea untuk penggunaan e-perolehan, peningkatan had ataupun jumlah peruntukan yang sesuai, tempoh masa untuk menerima peruntukan memang kita tak dapat nafikan. Itu yang sebaiknya seawal-awal setiap tahun perlu disalurkan. Dan yang lain pun kita mengambil maklum jugalah. Jadi itulah tujuan kehadiran saya dan pegawai saya lah. Kita ambil maklum dan kita akan cuba menyokong ataupun membantu sehabis baik mungkin yang kami boleh lakukanlah, insyaAllah. Terima kasih. Terima kasih Tuan Haji. Inilah sahabat aku. Ni kalau dia tak bantu saya, siapa lagi nak bantu? Ya, ni sahabat saya ni. Okey, saya nak baca sikit lagi dekat sini. Ini Robert Salomon. Okey, kalau dapat penyaluran peruntukan ke daerah disalurkan seawal Januari setiap tahun. Okey. Saya nak ni dari Dr. Zack ni, sebab Dr. Zack dia banyak ni. Saya buat banyak apa ni, dia selalu masuk ni. Satu lagi saya baca. Setiap kaki tangan di daerah perlu mengikut program S3P anjuran Intan untuk ditauliahkan sebagai pengurus projek. Yang ni very important. Sebab kadang-kadang dia tengok dia tak ni, dia kadang dia mata projek tak ni. It's good idea ni. Yeah? So please take note apa repertoire. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bahagia Datuk Sri Sri KPICU, Datuk KSU, KDN dan Datuk KSU Kementerian Ekonomi. Saya Masihati dari Kementerian Pendidikan. Saya terpanggil untuk berdiri. Duduk perasan tu kat mana pernah tengok. Disebabkan disebut beberapa kali dalam slide yang bahagia Datuk juga tadi dan juga disebut oleh peserta-peserta rakan-rakan DO tadi tentang PPD. Jadi terpanggillah saya untuk menyokong, sebenarnya saya berdiri ni untuk menyokong rakan-rakan PPD kerana kita harus bersedia seperti yang dinyatakan oleh yang amat berhormat Perdana Menteri, harus kita lakukan kerana ada beberapa perkara di situ. Pertama, dari segi pembinaan. Kalau pembinaan terutamanya sekolah daif memang JKR buat. Itu pembinaan. Tetapi sekarang kita menjurus kepada penyelenggaraan. Yang disebut tadi adalah contohnya tandas. Kita harus bersedia kerana jumlah sekolah kita ada lebih kurang 10,000 lebih sekolah di seluruh negara. Jadi semuanya melibatkan juga tandas. Mungkin tidak semua perlu diperbaiki, disenggarakan. Mungkin lebih daripada separuh. Jadi kita berhadapan dengan ribu-ribuan nanti. Jadi dalam masa yang terdekat ini. Jadi kita berharaplah apa yang disuarakan oleh rakan-rakan, sahabat-sahabat dari PPD itu diambil kira. Kerana sekarang ni tandaslah yang menjadi isu utama. Begitu juga dengan termasuk fasiliti-fasiliti lain. Dan perlu juga kita ingat kerana tadi ada dimaklumkan mungkin PPD boleh melakukannya kerana mereka ada pegawai teknikal. PPD juga
kalau boleh dilihat kerana pejawatan mereka itu hanya seorang saja J yang menguruskan satu negeri dan satu daerah dan juga di peringkat negeri pun kurangnya J. Jadi mereka ni ada yang mengatakan kepada kita, pagi kami turun ke tapak untuk melihat, kerana kalau nak buat BQ apa-apa kena turun ke tapak. Kemudian kalau malam baru kami buat dokumentasi. Begitu hektik kehidupan mereka. Jadi kita harap diambil kira untuk kita memastikan bahawa perkara-perkara ini akan dapat kita laksanakanlah apa yang dihasratkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. InsyaAllah kita akan menyokong sebaik yang mungkin. Terima kasih Datuk. Terima kasih. Berdasarkan perbincangan kita tadi, kita seolah saya nampak semua ada persetujuan bahawa amanat yang telah disampaikan oleh Yang Amat Berhormat ni kita akan laksanakan. Ya. Dan dalam tempoh tu insya-Allah kita ada kekurangan tu, yang tu kita akan selesaikan dan bantu pihak pejabat daerah untuk melaksanakan. Ya. So saya kata itu saja Datuk Seri, dan saya ucapkan terima kasih kepada semua yang memberi input kepada untuk menjayakan program dialog pada pagi ini. Bukan senang juga untuk saya sebab nak beri di depan tuan-tuan yang ramai ni seluruh negara. Okey, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.